Malaysia, di sekolah Sri Puteri dulu. Jadi kami sangat rapat daripada sekolah kerana menjemput saya bersama-sama dengan akhwat semua dapat berkongsi sedikit tentang undang-undang mengenai kanak-kanak. Tajuk yang diberikan oleh Puan Farah kepada saya sebenarnya adalah undang-undang kanak-kanak. Tetapi saya tukar sikit baru pagi ni. Sebab selalunya bila saya dijemput bercakap tentang kanak-kanak, contohnya oleh IKIM dan sebagainya, saya selalu disuruh bercakap dari aspek hak. Dan saya rasa penting untuk bercakap dari aspek hak kerana hak itu boleh ditegakkan dengan pelbagai cara. Dan antaranya adalah akta kanak-kanak. Jadi akta kanak-kanak itu adalah salah satu daripada tools. Tapi bukanlah dia satu perkara yang mutlak ya. Itu sebab tajuk saya lebih luas sikit. Dan saya persoalkan dari situ sama ada terlindungkah hak kanak-kanak di Malaysia ini. So, kalau boleh ya, dalam 1 jam ni, saya nak minta kita buat sesi ni secara interaktif. Saya kalau mengajar ke universiti dah lebih 20 tahun ni pun macam tu juga. Student saya bebas. Sambil saya bagi kuliah, mereka akan bebas bertanya. Setengah pensyarah tak suka sebab dia kata mengganggu flow of thoughts dan sebagainya. Tapi pada saya, ada 2 kebaikan apabila pelajar bertanya serta-merta. Kebaikan yang pertama adalah apa-apa kemusykilan bila ditanya dan diperjelaskan, so penjelasan itu akan membantu serta-merta. Sebab kalau kita postpone, mungkin kita lupa. Dan selalunya persoalan yang kita utarakan itu adalah persoalan yang sama atau akan memberi penjelasan yang sama juga kepada orang lain. Semua orang mungkin malu nak tanya kan. So saya selalu encourage pelajar-pelajar saya untuk bertanya semasa saya bagi lecture. Jangan tunggu. Tak apa, sebab pensyarah ni kalau bagi kat mikrofon kat dia 10 jam boleh bercakap. Non-stop. Ya? Sebab yang kedua adalah kajian telah banyak menunjukkan bahawa attention span seorang manusia normal biasa paling lama 15 hingga 20 minit. Jadi kalau kita mendidik anak-anak pun macam tu juga. Janganlah expect dia nak duduk diam lama-lama. Saya rasa saya bercakap dengan authority jugalah sebab anak saya ramai kan, Alhamdulillah. Dan anak saya macam-macam ada. Ada 3 orang lelaki, ada 3 orang perempuan. Allah bagi saya cukup, Alhamdulillah. Ada yang istimewa dan ada yang normal juga. Jadi bila ada anak istimewa ni, kita dapat melihat bagaimana perbezaan mereka daripada yang Alhamdulillah normal ni. Jadi bila yang kurang, bukan kata kurang ya, yang dia kata tercabar keupayaan dia tu, anak saya yang nombor 5 dilahirkan dengan Down syndrome ya. Jadi saya boleh dapat melihat bahawa dia cuma lemah aja. Dia ada delayed development dia panggil. So contohnya dia ada adik yang 4 tahun. Tapi of course lah di usia dia 6 tahun sekarang, adik dia dah bypass dia kan. Tapi dengan didikan dan asuhan yang berterusan and persistent juga, insyaAllah dia boleh pick up. Tapi taklah macam kita. Yang tu kita kena faham. Sebab budak-budak Down syndrome ni, apa yang kita ajar, yang tu yang dia dapat. And they are very regimented. So Alhamdulillah dengan adanya Ahmad kat rumah sekarang, saya tak ada dah sekarang pintu ke, laci terbuka ke, semua saya tak ada. Sebab dia daripada dia 4 bulan, dia dah kena train kat Kiwanis dengan sistem kan. So apa-apa sekarang dia akan letak balik. So in that sense, lagi bagus dia daripada yang normal ni. Sebab sebagai ibu, kita semua mengeluh perkara yang sama kan. Baju kotor tak boleh letak dalam bakul, tuala tak boleh nak sangkut dan sebagainya. Tapi kalau anak Down syndrome ni, insya-Allah kalau kita ajar dia macam tu dia akan buat. Dan exactly. Yang susah dia tak ubah. Jadi kalau lah biasa kita tutup tingkap maghrib contohnya kan. So katakanlah kita buka sebab terasa panas malam ke apa, dia akan tutup. Dia tak ada toleransi langsung. Sebab macam tu yang dia dididik ya. Okay. Another reason kenapa saya rasa perlunya kita ada sesi yang interaktif adalah kerana undang-undang ni can be very dry. Bosan kau cakap undang-undang ni. Sebab kita bila cakap tentang undang-undang, kita selalu fikir hukuman, peraturan, you see. So kalau kita tak bertanya dan sebagainya, sesi ni akan menjadi satu sesi yang membosankan. So ini adalah asas ya. Saya sebagai cikgu, saya suka nak bagi penerangan yang apa panggil very generic, very general supaya orang faham peranan undang-undang. Jangan tengok undang-undang ni sebagai satu alat menghukum semata-mata. Tak. Undang-undang ni ada sebab kita memang perlu dengan dia. Kalau kita tak ada undang-undang, bayangkan orang bawa kereta ikut suka hati, yang bawa belah kiri pun ada, belah kanan pun ada. Ya, that's why kita perlu ada undang-undang sebab nak mengawal hidup kita yang bermasyarakat.
Jadi itu adalah peranan pertama undang-undang ya, untuk membagi kita satu aturan dalam kehidupan. Jadi asas pada undang-undang ya, kalau pasal kanak-kanak ni, asas dia adalah Konvensyen Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai hak kanak-kanak. Saya tak akan terangkan sebab Puan Rosmaidi tadi dah cerita pasal CRC. Jadi untuk kami pejuang hak kanak-kanak ni, memang CRC ni boleh dikatakan kita punya basic grand norm lah. Dan jangan salah faham ya, walaupun dia satu dokumen antarabangsa, dia dibuat dengan rujukan kepada pakar-pakar daripada semua agama, termasuk Universiti Al-Azhar sekali. So contohnya, ada satu peruntukan yang bercakap tentang pengangkatan anak, adoption. Kita selalu cakap tentang anak angkat. Sedar tak kita sebenarnya dalam Islam tak ada istilah pengangkatan ni. Dari segi terminologi pengangkatan ni, because when we talk about pengangkatan, it is the total severance ya, hilang ties dengan ibu asal. Sebab nanti nanti dia akan tukar surname. Kalau anak Cina tu kan, kalau dia dilahirkan dengan nama dia Chin something, dia akan tukar jadi Eng ikut parents anak angkat. So kiranya dia akan terima hak seolah-olah dia anak betul. Dalam Islam, konsep dia tak diterima. Sebab kita sekali-kali tidak akan membatalkan dia punya nasab yang asal tu. Tapi dalam CRC dokumen ni, dia ada peruntukan di bawah yang mengatakan walaupun pengangkatan tidak diterima oleh golongan Islam, tetapi prinsip kafalah, dia ada sebut kafalah, diterima pakai, iaitu fostering. Apa dia panggil? Ibu bapa pelihara. Yang tu sebenarnya yang kita buat. Yang istilah pengangkatan yang kita pakai sekarang ni sepatutnya adalah pelihara. So kalau kata kita ambil anak angkat, sebenarnya tu anak pelihara. Sebab kalau pengangkatan dari segi legal terminology, kita potong dia punya legal ties tu. Tapi kalau pelihara tak apa, sebab kita continue, and that is what we are doing, betul tak? Bila kita ambil anak angkat, kita pelihara dia seperti anak kita sendiri. So itu adalah sebenarnya konsep kafalah yang diterima dalam Islam. So this document sebenarnya memang dirujuk, mengambil masa bertahun-tahun untuk dirangka dan mengambil kira pendapat ramai cerdik-cerdik pandai. Tetapi kebanyakan negara-negara Islam seperti Iran, Iraq dan sebagainya, bila dia menandatangani konvensyen ini, dia ada satu peruntukan yang ditambah. Dia kata, kami menerima peruntukan-peruntukan CRC selagi mana ia tidak bercanggah dengan syariah. Macam Malaysia, kita tak ada peruntukan yang generik macam tu, tapi kita akan reserve, kita akan mengecualikan serta-serta peruntukan yang kita rasa bercanggah dengan kita punya budaya dan norma-norma kehidupan kita sebagai rakyat di Malaysia. Okay. Dasar yang kita ada oleh kerajaan adalah dasar dan plan tindakan kanak-kanak negara dan dasar dan plan tindakan perlindungan kanak-kanak negara. Dasar ni dia tak ada kesan perundangan. Dasar ni hanya untuk memandu mereka-mereka yang buat keputusan pasal kanak ni. These are the basic statement. Apa dasar kerajaan Malaysia tentang kanak-kanak. Perundangan pula, kita ada Perlembagaan Persekutuan dan juga kita ada akta khusus iaitu akta kanak-kanak. Tapi kita ada akta-akta lain juga, jangan salah faham ya. Kita ada akta pengangkatan contohnya. Sebab kita perlu undang-undang yang lebih terperinci. Akta kanak-kanak ni lebih kepada perlindungan kanak-kanak. Setakat ni okey lagi? Satu lagi, saya ni cakap laju. Anak ramai kan selalu macam ni lah, banyak benda. Sorry ya. So saya nak skip ini ya, konvensyen ni. Nota ni saya letak kat desktop. Jadi kalau sesiapa berminat boleh minta dengan setia lah. Ya, saya tak nak, saya lebih suka bercakap prinsip-prinsip yang lebih general ya, orang kata. Okey, akta kanak-kanak ni penting. Saya nak perjelaskan kat sini sebab kenapa kita perlu ada akta khusus untuk kanak-kanak. Kita perlu ada akta khusus untuk kanak-kanak sebab kita, nombor satu, kita sedar kanak-kanak ni adalah kunci masa depan. Orang selalu katakan children are the future, tapi in actual fact people lupa yang children are also the present. Saya bagi satu contoh. Ibu bapa yang kerja keras sangat ni sebab kata cari rezeki lebih sebab untuk anak-anak dan sebagainya, sehingga kan tak menggunakan masa untuk spend time dengan anak-anak dengan secukupnya. So apakah guna material kalau masa tu tidak diperuntukkan at the same time? So that's why kadang-kadang bila kita kata children are the future, kita kena ingat juga bahawa children are the present.
Dia ada sekarang. Dan mereka jadi kanak-kanak dia tak lama. So that's why, walaupun kita akui dia orang tu our future, we must remember they are also the present. Tapi disebabkan mereka tu future, that's why we have to protect them very well masa dia kecil. Kenapa kita kena protect dia? Sebab mereka ni dari segi fizikal, dari segi mental, dari segi emosi, mereka kurang matang. Tentu perempuan semua tahu kan, Kak Har mesti dah selalu cerita pasal ni. Yang sekarang kadar remaja mengandung dan sebagainya sangat membimbangkan. Tapi betul lah kita boleh katakan background dia mungkin tak kuat, didikan agama tak kuat, tapi sebenarnya dari segi mental pun ada dia punya contribution dia. Saya belajar ni daripada kawan saya doktor, macam Dr. Har lah. Tapi yang doktor pakar saraf ni, sebab dia kata sebelum umur 18 tahun, kita punya frontal lobe dekat otak ni belum cukup lagi terbentuk. Selepas 18 years old baru terbentuk. Itu sebab ulama-ulama berijtihad bahawa selain daripada konsep balik yang kita selalu pakai, kita perlu juga berakui konsep rushd, kematangan. Maknanya tak semestinya yang dah balik sudah matang. Especially now, bila mereka mendapat dia punya, orang kata, tanda balik tu sama ada period atau bagi orang lelaki mimpi makin lama makin awal. Dan ini semua banyak contributing factor. Benda yang kita makan, for the boys ni pula apa yang dia tengok, so they get terangsang quicker. So are we going to say even though they are young, they are already mature? Tak. That's why ulama-ulama kata kita kena consider juga prinsip rushd tu. Itu sebab kita kena ada peruntukan khas undang-undang untuk melindungi mereka, sebab kita memperakui dek kerana ketidakmatangan mereka adalah kadang-kadang mereka membuat perkara-perkara yang mereka tak sepatutnya buat. Contohnya, disebabkan dia punya otak bahagian depan ni yang mengawal kita punya reasoning, akibat, kesan dan akibat. Macam kita yang yelah dia dewasa ni lah kan, macam saya dah berumur lah pula, kita selalu nak buat benda kita fikir, banyak fikir. Kalau mak-mak ni lagi banyak fikir kan. Tapi kalau remaja-remaja ni, dia tak fikir panjang. Dia tahu pada masa tu je. Sebab saya bercakap ni, sebab saya dah banyak buat kajian, Alhamdulillah. Contohnya kajian saya yang baru tamat adalah kajian mengenai rokok statutory. Maknanya Jabatan Pembaharuan Undang-Undang bagi saya keran suruh tengok kita perlu pindah tak undang-undang ni, nak menurunkan umur dan sebagainya. Jadi saya bercakap dengan lebih kurang 70 budak-budak lelaki yang berada di tempat-tempat tahanan di Malaysia ni, di bawah rukun statutory ni lah. Ada di Sekolah Tunas Bakti, ada di Sekolah Henry Geni, ada di penjara Kajang. Jadi saya bercakap dalam 70 lebih yang qualify untuk saya punya research hanya 66 je, sebab pasangan dia bukan bawa umur juga dan sebagainya. Dan daripada cerita-cerita budak-budak ni, memang dia orang ni tak fikir panjang. Maknanya nombor satu, dia tak aware pun dari segi health consequences dan sebagainya. Dia tahu, memang saya kata kenapa kalau dah tahu, dia kata dia tak tahu benda tu salah dari segi undang. Maknanya kalau seorang lelaki yang mengadakan hubungan, ada perempuan tu setuju atau tak setuju, yang lelaki tu tetap salah. Tetap salah. Dia tak ada tengok perempuan tu rela hati ke tak. Itu sebab dia panggil rogol statutory. Asalkan yang pasangan di bawah 16. Jadi kita sekarang yang kita risaunya, kadang-kadang dia all boyfriend girlfriend. Bukanlah saya kata kita tak usah ambil tindakan, tapi tindakan menghantar dia ke tempat tahanan bukanlah satu tempat yang terbaik. Sebab di situ, daripada dia tak ada fikiran nak melakukan jenayah, dia boleh graduate menjadi bakar rompak, bakar BCD haram. Sebab dia dah campur ni. You see not? So that was the purpose of my research. I want to show that it is not the best place. Maksudnya lebih baik mereka ni deal dengan kaedah yang lebih memulihkan dari segi rohaniah, dari segi spiritual, bukan segi Muslim So daripada situ saya tengok memang dia orang tak fikir panjang. Kadang-kadang yang perempuan juga yang cari pasal. Contohnya lari pada rumah pergi kat bawah sewa. These boys yang duduk dekat kerja kat estate. Dan kita kena fikir, saya perasankan kita orang Melayu ni kadang-kadang kita terlalu cepat menghukum. Kita cakap pasal husnuzon dan sebagainya, tapi dari segi realiti yang saya tengok, orang Melayu paling cepat menghukum. Meaning to say, kita fikir buruk lagi cepat daripada fikir baik. Sebenarnya,
Meaning to say, kalau kita dengar pasal tu, oh didikan agama dia kurang. Tak semua macam tu. Memang ramai macam tu. Memang ramai macam tu. Tapi sebenarnya, kalau diberi pendidikan, mereka ni boleh jadi lebih baik lagi. Itu sebab kita kena pulihkan dia. Kanak-kanak ni, bila dia terjebak contohnya, kita mesti pulihkan dia. Macam budak-budak yang saya cakap ni kan. Antaranya yang duduk sekolah tunas bakti, dia beritahu saya, dia tak nak keluar. Saya kata, tak nak keluar. Suka duduk sini. Suka doktor. Sebab kat sini, dulu saya tak pandai baca Quran. Ni saya nak khatam dah doktor. Baru 2 tahun duduk sini, saya dah nak khatam Quran. Sekarang saya tak pernah tinggal semayang doktor. Kenapa dulu tak semayang? Mak ayah saya tak semayang. You see, not everybody are as lucky as us. Alhamdulillah, di mana benda tu are so basic, kita keluar pula hari Ahad ni nak cari ilmu lebih, insya-Allah. Sebab kenapa? Kita rasa macam kita nak lebih berilmu lagi, kita sanggup macam ni. Tapi for many people out there, mereka tak dapat kemudahan macam kita. So that's why kita kena bersangka baik in that sense. Benda ni ada, sebenarnya untungnya ada anak-anak remaja ni, saya banyak belajar pada anak-anak saya. Anak sulung saya Afnan yang 20 tahun yang baru pergi UK 3 minggu lepas ya. Dia yang banyak mengajar saya sebab dia daripada kecil lagi merantau. Daripada tingkatan 1 ke tingkatan 3 dekat Pontian. Lepas tu tingkatan 4, tingkatan 5 masuk Jasin. Lepas tu PLKN dekat Sungkai. Lepas tu masuk pula Banting 2 tahun. Sekarang dekat Portsmouth UK. So dia dah tengok macam-macam. Macam saya selalu cakap dia, oh orang Johor Afnan, dia orang punya didikan agama, basic is very strong. Lepas tu dia balik tu tengok, Ma, betul ke Ma? Afnan punya kawan yang Johor dah dia terror sangat Ma. Dia kata kan? Lepas tu sebab dia dekat di Singapore agaknya, so dia more exposed to modernization dan sebagainya. Dia cakap macam tu, dan we talk like friends kan. Sebab dia cakap, dia kata, tapi Mama bukan salah dia orang. Sebab mak dengan ayah bagi semua. Meaning to say, walaupun yelah kiranya anak saya Alhamdulillah lah tak adalah kurang, tapi saya sangat jealous bagi-bagi smartphone ni. Saya tak percaya. Selagi dia orang tak 18 tahun, dia orang tak boleh pegang smartphone. Sebab pada saya smartphone ni membawa lebih banyak keburukan daripada kebaikan. Biarlah cakap saya golot pun. Tapi memang because you can download anything. Kes-kes penderaan kanak-kanak yang kata 8 tahun, 27 tahun dan sebagainya, dia tiru smartphone je. Dia letak benda tu diri macam ni. Lepas tu dia pasang video tu, lepas tu dia tiru. Not even knowing that it is wrong. So, dah lah undang-undang kata dia orang tak boleh, tak berupaya melakukan rogol sebab bawah 13 tahun. So maknanya, benda ni pada saya lah lebih. Tapi dia kata kawan-kawan dia tu, walaupun mak ayah kerja very basic, tapi smartphone ada, iPad ada, segala latest gadgets ni, dia ada. So, dan kebanyakan ni macam tu. Because sekarang banyak yang tak original pula kan. So you can afford to have it. Dan hari tu masa saya bagi ceramah dekat cyber security share statistik. Budak-budak dekat estate contohnya dah ada BlackBerry. So that's why they just, sharing of information ni memang tak boleh dikawal. That's why we have to tanam pagar-pagar ni kat rumah. Benteng-benteng ni semua mesti ditanam di rumah lebih awal. Ya? That's why dia understand kanak-kanak. Yes. Di studies, dia orang dah belajar dah kenapa 18. Dia orang belajar dari segi kesihatan dan sebagainya. Itu sebab dia sampai kepada umur 18 dan bukan 16 dan bukan 15 sebenarnya. Antara bantahan daripada negara-negara Islam adalah sebab negara-negara Islam kata kita ikut umur balik. Tapi kalau kita ikut umur balik, kita tak ada standard yardstick. So that's why they did a further research. Dia tengok kadar-kadar jenayah yang dilakukan ni semua, dia orang rasa bawah 18 tahun ni ditakrifkan sebagai kanak-kanak. So maknanya lepas 18 tahun dan ke atas, dia orang dah kira dewasa. Yes, remaja tu kira kanak-kanak lagi. Tapi once they touch 18, dia dah hilang dah privilege tu. Pentingnya kenapa dia orang perlu berada di dalam lingkungan bawah 18 kerana perlindungan undang-undang akan melindungi mereka setakat umur tu saja. Lepas 18 atau 18 dan ke atas, mereka akan ditreat sebagai orang dewasa. Contohnya penjara. Mereka diasingkan sekarang. Dan tak panggil penjara pun. Tempat letak dia kita panggil sekolah integriti. Kenapa? Sebab kita nak pulihkan mereka. Kita nak buat keluar stigma penjara tu daripada mereka, daripada minda mereka ni. So walaupun dia duduk hakikatnya penjara, saya nak masuk kena lalu 3 pintu besi dan sebagainya, kena tinggal handphone dekat depan lagi.
Tapi hakikatnya memang penjara. Tapi the fact is sebab dia sekolah integriti, Kementerian Pelajaran, cikgu-cikgu masuk tiap-tiap hari untuk mengajar. Dan ramai budak-budak ni buta huruf. Nampak tak contributing factors dia? Dia cycle tuan-tuan perempuan. Maknanya bila tak pergi sekolah, bila buta huruf, dia bosan. Dia duduk kat sekolah, dia tak boleh ikut. Kan, dia tak boleh ikut kelas. So dia start bercampur dengan geng-geng yang tak berapa ni lah. Lepas tu dia start buat. So bayangkan kalau kita terus nak hukum dia, tak adil. Sebab dia sebenarnya buat benda tu bukan sebab dia dari nalurinya tak baik. Dia terikut. Itu satu faktor pelajaran. So kita katakan kita mesti bagi pelajaran. So dalam penjara sekarang memang cikgu-cikgu masuk. Dan saya nak report juga di sini, good news is that Henry Gandhi at last SPM 4 orang dapat straight A's. Nak tunjukkan dia orang ni ada otak. Yelah, kalau dah belajar dia tak buat benda lain, kita pun boleh kot. InsyaAllah. Dia nak sama saya lah kan, straight A ni tak pernah dengar kan. Tiba-tiba sekarang senang, macam senang. Tapi senang-senang pun kenapa anak-anak kita yang hantar tuition ni susah, sakit juga nak dapat kan. Dapat insyaAllah dapat lah, tapi sakit lah nak kena tuition, nak kena belajar, nak kena study, nak kena masuk asrama. Tapi dia orang kat penjara ni dengan segala kekurangan, tapi memang pelajaran memang cikgu masuk. Jadi if they all study, dan bila dia study, dia menarik dia punya attention tu kepada benda-benda yang tak sepatutnya. So banyak kebaikan sebenarnya. Dan dalam kata-kata pendahuluan ni kita kata kita mengiktiraf bahawa setiap kanak-kanak berhak untuk mendapatkan perlindungan dan bantuan dalam segala hal tanpa mengira apa jenis perbezaan. Itu sebab akta kanak-kanak ni terpakai kepada semua. Tak kira Melayu, tak kira Cina, tak kira Islam, tak kira Kristian, tak kira warga negara Malaysia ataupun tidak. Asal di bawah 18 tahun, dia berhak mendapatkan perlindungan. So jangan confuse. Kadang-kadang polis tanya saya, Dr. Farah, do we have to give equal protection to all these illegal immigrant students? I kata yes. Kenapa? Sebab kita tak mendiskriminasikan mereka. Selama mana mereka kanak-kanak, kita sewajarnya bagi perlindungan supaya mereka tak akan terjebak kepada benda-benda yang tak sepatutnya. Because kalau mereka terjebak contohnya, kita juga yang susah, betul tak? Kadar jenayah lagi tinggi dan sebagainya. Dan juga kita memperakui bahawa keluarga merupakan kumpulan asas dalam masyarakat. Itu sebab di mana-mana saya pergi, saya selalu kata keluarga tu penting. Keluarga tu penting. Orang kata cikgu penting. Betul. Cikgu pun penting sebab kebanyakan masa seorang pelajar tu dalam satu hari dia spend dengan cikgu paling lama. That is the reality sekarang Pagi sekolah kebangsaan, petang sekolah agama. So memang paling lama dengan guru. Tapi yang awalnya dengan ibu bapa. Dan saya percaya Dr. Halina mesti bercakap tentang prinsip Sayyidina Ali dalam pendidikan kanak kan. Prinsip 7 ni. 7 tahun pertama kena sayang dan kita berkasih sayang dengan anak ni. 7 tahun kedua kita introduce disiplin. Sebab hadis tu kan katakan teach, ajar anak-anak kamu puasa dan solat semasa umur 7 dan pukul mereka jika mereka enggan di umur 10 tahun. Tapi orang kita sekarang dipukul dulu baru diajar. Betul tak? Seawal 2 tahun pun budak-budak kena pukul sekarang. Lepas tu kalau saya cakap macam ni, nanti orang kata, oh Rasulullah suruh rotan doktor. Lepas tu saya tanya balik, ada tak hadis yang kata Rasulullah pernah rotan atau pukul kanak-kanak? Tak ada. Tak ada satu pun. Rasulullah terlalu baik dengan kanak-kanak ada. Sampaikan sujud tak bangun-bangun. Kenapa? Sebab cucu di atas belakang. Kita agaknya habis semayang tu marah lagi ada. Kalau budak kacau ke apa dia kan. Tapi kalau ikut cara Rasulullah sebenarnya penuh dengan kasih sayang. Kenapa? First 7 years tu. Dan yakinilah kalau ikut prinsip ni, insya-Allah will not go wrong dalam pendidikan anak-anak. Cuma sekarang disebabkan kekangan kerja, kekangan stres dan sebagainya, kadang-kadang kita susah nak mempraktikkan. Tapi boleh perempuan, kalau betul-betul kita yakin dengan dia kan, kita boleh insya-Allah. Dan kalau ikut turutan tu, barulah di akhir 7 tu, the last 7 tu, dia akan jadi kawan. Ni sekarang, you nak try jadi kawan, masa dia teenage yang kena introduce disiplin tu. Terbalik dah. Masa tu memang kena introduce disiplin. Saya memang tak tolerate langsung kalau anak-anak saya jenis dia main bola petang ke tak balik. Bukan by maghrib, tak balik by 6 o'clock. Sebab nak sedia untuk maghrib tu.
Bukan maknanya azan maghrib baru tiba kat pagar rumah. Buat macam tu, sebulan tak boleh keluar main bola. Jadi hukuman tu kena bijaksana lah. To some people, pada anak saya bola penting untuk dia, jadi dia bagi hukuman dari segi bola kan. Setengah orang mungkin PlayStation penting untuk dia, dia bagi hukuman dari segi PlayStation. Jadi ibu ni kena kreatif lah. Dan akhir sekali, mengiktiraf peranan dan tanggungjawab keluarga dalam masyarakat. Yang ni juga sangat penting. Sekarang ibu bapa sama-sama bekerja, so sama-sama mesti share tanggungjawab tu. Dan walaupun sekarang kita memang betul semakin sibuk, tapi kita kan ada macam-macam alat sekarang. Boleh berhubung sentiasa. Kalau duduk overseas pun Alhamdulillah 3-4 kali sekali ni boleh. Dalam sehari boleh WhatsApp lagi. Cuma time difference je lah menyusahkan kan. Ini WhatsApp pun 3 pagi ni, Mama tidur ke? Tak Afnan, tunggu WhatsApp Afnan. Memanglah tidur kan, tapi dah WhatsApp kena nak jawab kan. So kena kreatif dan kena fleksibel sebagai ibu ni. Okay, so mukadimah akta ini memang menggambarkan secara jelas bahawa kita Malaysia memperakui apa yang Puan Rosmani cakap tentang CRC tadi ya. Jadi yang ni pun saya nak skip ya. Ini adalah 5 skop pemakaian undang-undang kanak-kanak. Jadi yang diamanahkan kepada saya kena cakap lah. Maknanya akta kanak-kanak ni, dia bukan saja nak melindungi kanak-kanak yang terdera dan terabai, tapi ada 5 kumpulan kanak-kanak dan saya akan jelaskan. Golongan pertama adalah kanak-kanak yang memerlukan perlindungan dan pemeliharaan. Yang inilah yang kita tengok budak-budak yang kena buang dalam tong sampah, yang budak-budak yang kena dera secara mental, secara fizikal. Dia termasuk dalam kategori pertama ni. Kategori kedua, kanak-kanak yang memerlukan perlindungan dan pemulihan. Ada golongan kanak-kanak terutama gadis di luar sana yang tidak bernasib baik, di mana ibu mereka mungkin terjebak dengan kancah seksual. Contohnya di Chowkit. Berapa ramai kita ada kanak-kanak yang ibu mereka bekerja sebagai segan saya nak cakap kan. Tapi jadi kanak-kanak ini bukan setakat kita kena lindung mereka, tapi kita kena pulihkan mereka. Kenapa? Sebab dia dari kecil lahir dalam situasi begitu sampai dia mungkin dia rasa benda tu betul-betul. Jadi that's why budak-budak ni kita kena keluarkan dia dan kita kena pulihkan. Tak cukup dengan yang atas tu, pemeliharaan. Yang golongan ni kita kena pulihkan. Ketiga, kanak-kanak luar kawalan. Golongan ni pada saya lah, kalau saya lah ada kuasa dalam buat undang-undang ni, golongan ni kalau boleh saya nak hapuskan. Kenapa puan-puan? Sebab golongan ini adalah golongan di mana ibu bapa mereka give up. Rasa tak boleh kawal dah anak ni, maka dia orang boleh pohon pada mahkamah supaya mahkamah boleh hantar mereka ke sekolah tugas bakti atau Taman Sri Puteri bagi perempuan dan lelaki sebagai tugas bakti, kerana mereka rasa mereka tak boleh nak kawal anak mereka sendiri dah. Walaupun golongan ini diwujudkan selepas merdeka dulu, di mana kehidupan susah ya, bukan selepas merdeka, selepas zaman Jepun. Lepas zaman Jepun, kita mula menghadapi masalah-masalah sosial yang sangat hebat tersebut. Kanak-kanak terbiar sebab ekonomi sangat merosot dan sebagainya. Jadi waktu itulah kita mula berkenalan dengan juvenile delinquency dia panggil. Di mana budak-budak yang kecil ni start buat jenayah sebab dia dapat duit. Jadi disebabkan oleh itu kita mula ada akta, dipanggil akta Mahkamah Juvana, yang mengadakan mahkamah khas untuk melihat kes-kes macam ni. Masa tu juga kita ada masalah dengan kanak-kanak yang bekerja. Ni tahun-tahun 1947, 45 lah ni nak cerita. So masa tu juga wujudnya this kategori sebab nak bantu ibu bapa yang susah dulu, di mana bila dia tak boleh kontrol, okey, Jabatan Kepentingan Masyarakat ambil, lepas tu letak dia orang kat institusi dengan harapan untuk membela nasib mereka lah. Saya bagi contoh yang masih berlaku sekarang. Masa saya masih berkhidmat di UIA, dalam pukul 6 petang macam tu, saya dapat telefon call daripada JKM, Jabatan Kepentingan Masyarakat lah. Tapi bukan Puan Rosmani, dia punya senior dulu, yang dah pension dah sekarang. Dia kata, Dr. Farah, kita tengah buntu ni pasal peruntukan undang-undang. Kenapa doktor? Kenapa puan? Lepas tu dia kata, dia orang ada 3 kes. Apa yang berlaku? Lepas SPM, budak 3 orang ni merempit. Tahu kan merempit? Yang naik motor merempit tu. Jadi mak bapak ni, tiga budak yang berbeza keluarga lah ni, apply pada mahkamah supaya anak mereka ni dia letak sebagai kanak-kanak luar kawalan lah. Pergi ke mahkamah, magistrate pula baca undang-undang tu, hantar sampai 3 tahun.
So dia hantarlah kat sekolah tunas bakti sampai 3 tahun. Nak jadikan cerita, keluar result SPM, dapat masuk universiti tiga-tiga ni. Tapi sekarang dah duduk kat sekolah tunas bakti. Nampak tak masalah dia? Dia duduk dalam sekolah tunas bakti, dan bila dia masuk sekolah tunas bakti, tak boleh keluar sewenang-wenangnya, melainkan ada perintah mahkamah. Jadi dia kata, macam mana kita nak buat Dr. Farah? Kalau kita tak keluarkan dia orang, nanti hilanglah masa depan dia. Sebab universiti ni kan dia ada expiry date kan. Macam kita ni makanan gelantin tu semua kan ada expiry date. Kalau you tak respon dalam masa berapa-berapa hari, terbatal tawaran tu kan. Lepas tu saya kata, pergi balik dekat magistrate, minta pindah perintah tu sebab ada peruntukan. Dia tu orang tak boleh. Pegawai undang-undang kami kata, peruntukan tu untuk kanak-kanak yang didapati bersalah secara jenayah. Lepas tu saya kata, subhanallah. Untuk budak yang buat jenayah, you kata boleh pindah. Untuk budak yang dari segi undang-undang dia tak buat jenayah, tapi mak bapak dia give up on them, you kata tak boleh pindah. Tak ada logik je saya kata. Lepas tu dia kata, tapi nasib baiklah Malaysia ni, Malaysia boleh kan. Dia orang kekalkan, dia orang tak ada pergi ke mahkamah untuk pindah arahan tu. Perintah mahkamah ni very strict ya. Dia tak pindah perintah tu, tapi dia masuk juga universiti dan dengan study leave daripada sekolah tunas bakti. Macam kita lah, macam kita kerja kerajaan, ambil study leave nak buat master kan. Tapi takkan kelakar tu duduk kat tunas bakti, dapatkan study leave untuk masuk universiti. Jadi kalau cuti semester, masuk balik tunas bakti. Saya kata suka hatilah nak buat apa, janji budak-budak ni tak hilang dia punya peluang untuk belajar di universiti. Saya kata Malaysia boleh kan. Kalau kat luar negeri dah kena saman dah. JKM buat kerja macam ni kan. Tapi tak apalah, saya tak kisah. Saya diam je pun pasal ni. Sebab pada saya diam. Tapi secara saya cerita. Sebab pada saya yang pentingnya kebajikan kanak-kanak tu. Nampak tak? Bila kita meletakkan kebajikan kanak-kanak tu sebagai perkara paling utama, insya-Allah keputusan yang kita buat pun akan menjurus kepada kebaikan mereka juga. Okey, itu kategori yang ketiga ya. Kategori yang keempat, kanak-kanak yang dibelarikan dan diperdagangkan. Ini yang cerita kita dengar orang seluduk bayi dan sebagainya lah. Nah, peruntukan ini tak banyak dalam akta kanak. Dan dia orang tak pakai sangat pun. Dia pakai akta yang perdagangan manusia tu, yang 2007 tu. Sebab yang tu lebih advance, maknanya lebih agresif lah untuk polis kan. Maknanya bukan sahaja kat kanak, wanita pun yang diperdagangkan untuk sindiket pelacuran dan sebagainya, dia guna akta yang sama. So yang ni kita boleh abaikan lah kategori ini sebab jarang diguna pakai. Kategori ini sangat selalu digunalah kanak-kanak yang terlibat dengan kesalahan jenayah. Yang ni memang ada. Kita tak boleh nak tutup mata. Sebab kita ada kes, contohnya gangsterism, mereka mencuri, mereka terlibat. Kalau umur 16-17 tu sebenarnya susah nak stop sebab dia orang, nombor satu, dia tak pergi sekolah. Bila tak pergi sekolah, dia tercampur dengan geng-geng ni. So kalau geng tu curi kereta, dia curi kereta jugalah. Kalau geng tu curi motor lah juga. So mesti ada peruntukan yang mana kita cuba nak selamatkan kanak-kanak yang melakukan jenayah. Sebab kenapa? Kita mengiktiraf bahawa selagi mana mereka tak sampai 18 tahun, dia tak capai lagi kematangan fikiran semasa mereka melakukan sesuatu tersebut. Tapi of course lah, to everything mesti ada pengecualian. Memang kita kata tak matang, tapi kalau memang daripada kecil dia buat betul salah dan tahu betul salah, jadi kes macam ni kita kena hadapi secara berbeza pula. Itu sebab hakim-hakim ni diberi bidang kuasa yang besar. Undang-undang tak pernah kata A campur A jadi AA. Tak ada. Selalunya hukuman pun akan berbentuk hantar ke mana, daripada perintah ke penjara. Penjara pula berapa lama? Dia tak pernah kata mesti bagi 10 tahun. Tak. Dia kata up to 10 years. Sehingga 10 tahun. Jadi nak bagi 10 bulan pun boleh. Itu yang saya katakan bunyi bicara hakim ni. Okey, kategori pertama ya, kanak-kanak yang memerlukan perlindungan dan pemeliharaan. Berangkum ni golongan kanak-kanak yang terdedah kepada sebarang ancaman, biasalah penderaan penganiayaan ya. Okey, jenis-jenis penderaan ada 3, fizikal, seksual, emosi. Dan kenapa saya buat gambar rajah ni? Sebab mereka bertindak. Kalau orang yang kena penderaan fizikal, emosi dia pun tercalar juga. Siapa yang terdera secara seksual, emosi dia pun affected juga kan. Dan bila seorang tu terkena secara seksual, dicabut kehormatan dia atau dirogol contohnya, itu ada satu bentuk fizikal juga. Itu sebab dia bertindak, cuma dia lebih khusus.
Okey, ini adalah takrifan. Saya tak nak baca lah. Saya rasa saya banyak nak cover lagi. Jadi yang ni boleh baca sendirilah ya. Tapi secara umumnya fizikal ni apa yang kita nampak lebam-lebam, patah tangan, patah kaki dan sebagainya. Seksual ni apa saja yang berbentuk seksual, termasuk contohnya tunjuk kat dia pornografi, tunjuk kat dia video lucah. Itu pun satu bentuk penderaan. Emosi ni of course lah, apa-apa saja. Tapi yang ni dah yang paling susah sekali kita nak lindung. Sebab emosi ni kat dalam. Okay. Pengesanan kes lazimnya sukar. Kenapa? Sebab kes penderaan selalunya berlaku dalam senyap dan rahsia. Silence and secrecy. Yelah, kalau orang nak Rogo Nadi buat, takkan dia nak buat di public kan? So memang berlaku dalam, dan budak-budak ni kalau dilakukan oleh orang yang mereka percayai, dia takkan rasa benda tu salah. Kebanyakan kes yang sampai ke mahkamah ni ialah apabila budak-budak ni mengandung dan melahirkan anak dan kita cek DNA itu sama dengan bapa atau bapa ni, baru kita tahu. Jarang yang report dan sebagainya. Sebab nombor satu, dia tak rasa benda tu salah sebab dia buat oleh orang yang mereka sangat percaya. Nombor dua, dia takut. Kalau pun dia tahu daripada tu dah salah, dia takut. So kadang-kadang dia cerita kat cikgu. So cikgu report polis lah. Baru polis tahu. Kalau tidak, takkan tahu. Kes-kes, biasa saya kata, perempuan pernah tengok cerita Titanic tak? Titanic yang ada air batu, betul kapal langgar dia kan? Kan kalau tengok ais tu, bongkah yang besar bawah air, yang atas tu nampak sikit je. Macam itulah kes-kes sosial. Kes-kes yang dilaporkan adalah umpama the tip of the iceberg. Kita nampak sikit je, tapi hakikatnya yang berlaku lagi banyak. Dia ada kalau sosiologi kan dia ada formula dia. Dia kata for every one case reported, it represents 10 unreported. Tapi saya tak suka nak fikir macam tu sebab menakutkan sangat Dan juga sifat kanak-kanak itu sendiri macam budak-budak. Kalau macam tak boleh bercakap lagi, macam mana dia nak cakap? Yang dia didera kan? Dan juga macam saya kata tadi lah, dia berlaku secara private. Itu sebab kita orang dewasa ni, pertama sekali kita kena bantu anak-anak kita daripada awal lagi. Jangan harapkan pada sekolah. Kita kena bantu mereka untuk tahu apa yang boleh, apa yang tak boleh. Safe touches and unsafe touches. Maknanya kita kata kalau Umi pegang macam ni tak apa, doktor pegang tak apa, orang lain pegang tak boleh. Kena cakap daripada awal. Sebab kita jangan expect dia tahu sendiri. Children are so innocent. Kita mesti beritahu dia. Dekat The Voice pun kena cakap. Because sekarang, na'udzubillah, itu ada seorang telefon saya, dia kata anak dia balik buat benda pelik-pelik dekat adik dia. So maknanya, kalau dia tak terdedah kepada sesuatu macam tu, macam mana dia tahu nak buat kat adik dia? Mesti dia dah terdedah. Tak kira lah. Kan? Kadang-kadang orang yang dedah kepada dia adalah orang yang kita paling tak sangka. Mungkin bapa saudara, mungkin sepupu. So that's why kita ni kena adakan benteng pada anak-anak kita. Dan beritahu dia apa yang dibolehkan, apa tak. Maknanya kalau ada orang buat macam ni, beritahu Umi cepat-cepat. Bukan janganlah gertak, tapi lebih pada bercerita. Jadi pengesanan kes saya bagikan kat sini rawatan, perlindungan dan pemulihan Okey, kalau rawatan mula, macam saya katakan tadi, Akta Kanak-Kanak ni meletakkan kebajikan kanak-kanak ni paling utama. Dan kalau saya nak go pada details undang-undang ni, saya perlukan 1 hari sekurang-kurangnya seminar. Sebab very detail kan. Cuma sekarang sebagai akhwat semua NGO kan, apa yang boleh bantu kami di pihak perundangan ni adalah sedar ruang lingkup undang-undang itu sendiri. Maksudnya kalau kita rasa budak tu nampak subur dan sebagainya, mungkin kita kena jadi busybody. Kita kena jaga tepi kain orang untuk memastikan kebajikan kanak-kanak terjamin. Sebab kadang-kadang mungkin dia tak boleh cakap pada siapa. Sebab di bawah Akta Kanak-Kanak, dia ada 3 golongan yang wajib melaporkan atau wajib memaklumkan kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat. Pertama, doktor. Maknanya kalau doktor cek budak tu, tiba-tiba mak bapak dia kata dia langgar tombol pintu. Tapi doktor sepatut tahu, kalau hitam macam ni dekat mata, tak ada tombol pintunya yang akan result in that, naikkan tumbukan yang direct macam ni. So doktor pun mesti dilatih untuk mengesan apa yang dikatakan penderaan itu. So dalam that situation, doktor diwajibkan melapor. Golongan kedua, Seksyen 27, yang wajib melapor adalah mereka yang duduk serumah. Maknanya kalau suami yang mendera
kes-kes sumbang haram yang kita tahu yang dilapor polis, sebenarnya kalau kita nak charge mak dia boleh sangat. Tapi sebab kita ni masyarakat penyayang, kita kesian dan juga keluarga tu. Yelah, kalau bapak dah masuk jail, mak dia pula kita charge, kesian juga kat budak tu. Tapi sebenarnya kita patut ada satu test case yang keluar dalam surat khabar supaya orang lebih sedar bahawa mereka mempunyai tanggungjawab di bawah perundangan. Kenapa kita wajibkan keluarga melapor? Sebab kita nak protect budak tu. Kita nak protect dia, kalau tidak, tak terselamat dia. Dan golongan ketiga adalah mengasuh kanak-kanak. Kenapa? Sebab kalau dua-dua ibu bapa tak boleh diharap atau menjadi punca penderaan, bila dihantar anak ke pengasuh nampak lebam-lebam dan sebagainya, pengasuh patut pergi lapor kat JKM. Lapor ni bukan buat laporan polis. Dan identiti pelapor akan dirahsiakan. Dia tak akan beritahu. Dan sebab tujuan utama undang-undang ni bukan untuk menghukum, untuk melindungi budak tersebut. Because kalau tidak, macam saya kata tadi lah, kes tu akan jadi bongkah ais yang di bawah permukaan yang orang tak akan tahu. Jadi ini yang kita nak lindung kanak-kanak. Pengamal perubatan pun macam tu juga. Saya bagi contoh ya. Mungkin perempuan tak pernah dengar lah. Selalunya bila saya bagi ceramah kat doktor, saya dapat masalah ni. Pernah dengar tak? Bayi-bayi yang selalu lahir ni selalu dapat demam kuning. Biasalah kan, especially kalau anak sulung, mak bapak tak suka anak dia duduk hospital lama. Betul tak? Sebab dah buat keluar, hari ke-7 nak buat akikah dan sebagainya. Tapi doktor tahu juga, setengah demam kuning ni kalau tidak dirawat secara saintifik ya, maknanya letak bawah lampu, lepas tu cek darah tiap-tiap hari, mungkin boleh mendatangkan kecederaan otak. Dan mungkin boleh jadi brain damage pun. Bukan perkara kecil, atau mungkin boleh meninggal dunia. Jadi perkara ni doktor tak sedar bahawa Akta Kanak-Kanak Seksyen 24 memberi hak kepada doktor dengan membuat pengesahan bertulis dan memohon keizinan macam Puan Rosmaini tadi untuk menahan kanak-kanak tu di hospital. Saya kadang-kadang SMS tiap minggu atau tiap 2 minggu dapat daripada doktor nak tanya kedudukan. Macam mana nak buat doktor? Saya kata tahan, jangan keluar. Sebab benda ni bawa kematian. Contohnya bulan 3 hari tu saya bagi ceramah macam ni dekat Muar. Lepas tu doktor beritahu saya, Dr. Farah bulan lepas baru kita ada budak meninggal kerana asma. Kenapa? Makcik dia bawa dia ke hospital. So doktor kata tak boleh balik rumah sebab dia kena nebulizer tiap-tiap 2 jam. Yelah, kena konsisten nebulizer lah kalau kau balik rumah. Takut nanti asma dia terus. Budak 8 tahun. Tiba-tiba mak dia ibu tunggal. Masalah masyarakat lah ni. Mak dia ibu tunggal, family Chinese. Marah ke aunty ni, buat keluar anak dia. Dia kata, dia nak kerja macam mana kalau tak ada anak 8 tahun nak tengok adik-adik dia ni. 2 days later, the aunty brought the child again and the child died dekat emergency room. Sebab dia dah lembik sangat dah. And zaman sekarang ni, yelah takdir is one thing kan, tapi zaman sekarang ni shouldn't die of asthma anymore. Sebab kita ada management untuk asthma kan. Kita ada steroid, kita ada yang PAH tu ada 2-3 jenis PAH kan. Ada untuk menghalang, ada untuk nak buka rongga, macam-macam. Tapi kalau tak bagi treatment, macam mana? So tu dah saya cakap, so kadang-kadang saya rasa macam terkilan. Kenapa? Sebab saya tak tahu macam mana nak war-warkan lagi. Benda tu ada dalam akta ni. Akta ni tebal ni sebab dua language ya. Ni akta kanak-kanak ni. Jadi, tapi masalahnya mungkin kalau orang baca dia tak faham. So dia perlu penerangan sebegini. Jadi kalau macam akhwat saya dah dengar macam ni kan, kena bantulah. Kena bantulah kami, maknanya bring the message across. Macam cakap Seksyen 24 Seksyen 3 membenarkan, bukan doktor yang bagi kuasa tu. Yang bagi kuasa adalah Puan Rosmaini atau orang-orang macam Puan Rosmaini lah. Di setiap daerah dia akan ada pegawai kebajikan masyarakat yang digazetkan sebagai pelindung di bawah Akta Kanak-Kanak. Maka pelindung inilah yang boleh beri kebenaran, melangkaui hak ibu bapa. Kenapa? Sebab undang-undang mengambil kira dalam setengah-setengah situasi ibu bapa tidak bertindak di dalam the best interest of the child. Macam ni lah. Sebab nak buat kenduri, sanggup. Buat keluar baby tu, tengok the next day jumpa dekat rumah mayat. Ni bukan cerita sensasi ya. Ni memang kes yang berlaku di Kuantan, di Kota Baru. Itu yang kekesalan saya tu. Bila saya bagi, ada je yang beritahu saya pasal kes-kes malam macam ni. Yang sebenarnya, kalau dia melaksanakan undang-undang atau kanak-kanak ni, takkan berlaku insya-Allah. Ya.
Yes. Yes. Dia kita tengok case by case basis lah. Saya selalu cakap kat doktor yang saya bagi ceramah, you have to look at case by case basis. Sebagai doktor, dalam Islam pun ijtihad ni kan, Rasulullah pun dah cakap kan, kamu yang lebih tahu tentang hal duniawi kalau kamu punya kepakaran tersebut. Kata dia sendiri pun tak tahu kan, dan akan minta opinion mereka yang lebih tahu. So macam tu juga dalam kes macam ni, doktor sepatutnya lebih tahu yang mana lebih mendesak. Macam kes kanser contohnya, kalau pada pendapat doktor dah nothing can be done, so biarlah anak tu continue resting at home. So kalau macam tu terpulanglah. Tapi ada situasi di mana for better quality of life, ubat-ubatan kita pun makin moden sekarang kan, kita boleh memperpanjangkan kadar hidup contohnya, atau membuat hidup tu lebih berkualiti. Tapi kadang-kadang mak nak buat keluar sebab nak bagi alternative medicine dan sebagainya yang mungkin tak terbukti lagi. So dalam situasi yang sedemikian, kena tengok yang mana satu lebih mendesak. So that's why yang ni saya tak berani nak katakan formula khusus, tak ada. Tapi saya selalu cakap kat doktor-doktor yang lebih pakar. Sebab kes budak-budak dia ada macam-macam kan. Ada sakit kanser, ada sakit yang saya kata demam kuning tu, ada asma, ada sakit-sakit yang saya sendiri tak tahu. Protector. Dia macam ni, prosedur kat hospital, dia ada borang dia panggil AOL kalau tak silap saya. Dia yang dikatakan dia hospital takkan bertanggungjawab kalau berlaku apa-apa dekat budak tu. So sekarang apa yang berlaku disebabkan doktor-doktor tak aware Section 24(3) ni, dia akan sign, dia akan buat the parent sign so that diorang akan tak bertanggungjawab. Dari segi prosedur itu betul, tapi saya kata dari segi best interest of the child, that is not the best thing to do. In the sense that sebagai doktor, kalau kita merasakan macam yang saya cakap tadi lah, demam kuning, keperluan nak buat kenduri akikah ni sunat muakkad pun kan, bukan wajib pun. Betul tak? So kalau ada situasi demikian, anak tu demam kuning yang sangat teruk, so in that situation sewajarnya doktor patut tahan. Dan yang bagi mandat untuk menahan tu adalah pegawai pelindung tadi. Dan kalau dirasakan pegawai pelindung pun tak nak dengar, boleh libatkan polis lah. Sama lah, kadang-kadang kes berlaku di rumah. Itu sebab di bawah akta Section 17 mengatakan bahawa sekiranya kanak-kanak dirasakan perlu diberi perlindungan dan pemeliharaan, polis atau pelindung boleh mengeluarkan budak tersebut for purpose antaranya memerlukan rawatan perubatan. So in that situation, memang polis berkuasa tau untuk buat keluar, letak kat hospital. Kenapa? Sebab kita meletakkan kebajikan kanak-kanak tu sebagai keutamaan. Sebab benda ni kan akan affect tau dia punya brain dan sebagainya. Kalau demam kuning tu serius kan. So kalau tak treat, mungkin boleh jadi macam apa panggil cerebral palsy yang terbaring saja. Dan kalau boleh bangun pun duduk dalam wheelchair. Kita taklah macam tu kan, kalau boleh dihindari. Okey, dari segi pemulihan kita selalu bercakap tentang perlindungan atau pencegahan, kita lupa pasal pemulihan. In all aspects of children. Yang masuk penjara macam tu juga. Bila dah keluar penjara, apa yang kita buat dengan dia? Itu sebab saya rasa perlunya NGO organize something yang menjadi projek susulan. Adik saya baru-baru ni Dr. Ashraf Wajdi kan, mungkin ada yang kenal lah. Jadi sejak dia di Yayasan Dakwah Islamiah ni, saya cakap kat dia, saya beritahu dia apa yang pada pendapat saya lah kekangan masalah sosial sekarang. Saya kata NGO Islam kurang proaktif dari segi bertindak macam ni. Kenapa saya kata kurang proaktif? Bila saya pergi ke penjara dan sebagainya, the church organisation kan, they send their people tau. They send their people to take care of diorang punya people tau. Tapi Alhamdulillah, dalam penjara itself, sistem dia adalah sangat-sangat baik sekarang. Kenapa saya cakap sangat-sangat baik? Saya suka dan nak berkongsi dengan akhwat semua. Ingat tak kisah budak Cina yang dituduh membunuh anak cikgu tuition dia dulu tahun 2002 ke tak silap saya? Ingat tak?
yang dia tikam banyak kali sebab budak tu dia ejek-ejek dia tikam, masa tu umur dia 12 tahun 9 bulan. Kan? Dari segi perundangan saya tak boleh dah cakap nama dia apa kan, tapi dia punya initial is KWK lah, nama Cina kan. So dia dah buat SPMR dalam penjara, dah buat SPM dalam penjara, tak tahu bila nak keluar. Sebab kalau budak bawah umur melakukan kesalahan bunuh, dia tak boleh digantung. Tetapi sebagai gantian kepada hukuman mati, dia kena ditahan di penjara sehingga perkenan raja. Tapi dia ni dah 4 kali tukar agung pun tak keluar lagi. Sebab agung tak tahu pun dia kat situ. Betul tak? Ni kelemahan sistem kita lah. Pihak penjara dah buat petition dan sebagainya, tetapi sebab kurangnya, tu saya kata kesedaran tentang hak kanak-kanak ni. Bila saya cakap macam ni, ayah saya pun marah. Ayah saya kata, dia kata, ni orang bodoh pun nak bagi keluar bebas. Bukan macam tu. Masa dia buat tu, umur dia 12 tahun 9 bulan. Dia dah melalui proses pemulihan dan sebagainya. Dan saya pernah jumpa dia 2 kali. Saya dah tengok dia dah hisap. Dan alhamdulillah sekarang nama dia Muhammad Ikhwan. Masya Allah, Allah kan. Jadi kalau kita tak bagi dia peluang, dia cakap kat saya, Dr. Farah, saya sebenarnya saya tak kisah sangat dah duduk penjara ni sebab saya dah biasa. Dan dia dapat support daripada family. Dia tak 2 minggu, family datang visit dan sebagainya, alhamdulillah. Tapi dia kata, benda yang saya susah nak terima adalah ketidakpastian. Kalau kita macam mana? Nak pergi jaya tak pergi jaya, petang kita naik geram kalau suami kita nak pergi tak pergi, betul tak? Ketidakpastian itu sebenarnya yang lebih memeningkan. Because kita sebagai manusia ni, kita nak kepastian. What is going to happen next? Macam dia ni, I wake up every morning, dia kata, not knowing when will I see the world outside again. Sedih saya dengar. Masa tu umur dia 22 tahun. Bayangkan, sekarang umur dia 26 tahun. Ya? So, itu sebabnya, maknanya, memang kita kena fikir. Kalau dah melalui macam-macam dah, kita kena bagi dia peluang kedua. Because kita sebagai manusia ni, bukan permulaan kita yang penting, tapi pengakhiran kita yang penting. That's why orang yang let's say baru convert to Islam, terpadam semua dosa-dosa dia, betul tak? We have no right to say we are better sebab kita dilahir sebagai pun. Tak tentu lagi. Tapi macam dia tu, insya-Allah kan, dia dengan baru convertnya, dah jadi dah solatnya, belajar Al-Quran dalam penjara dan sebagainya. Itu sebab saya kata dalam penjara insya-Allah. Bila saya cakap-cakap dengan ustaz ni kan, saya sangat terkesan dekat Henry Geni contohnya. Cakap dengan saya, Dr. Farah, kita jaga akar dia doktor. Akar dia doktor kita kena jaga. Bila akar dia kukuh, barulah batang dia pun elok, buahnya dia keluar pun elok. Sangat berfalsafah ustaz dekat Henry Geni dia bercakap dengan saya. Tapi orang di luar sana tak sudi menerima budak-budak ni bila dah keluar. Oh, budak tu, itulah. Budak ni itu, jangan pergi dekat-dekat. Jangan bagi kerja. Habis tu macam mana nak hidup? Macam mana nak meneruskan kehidupan kalau orang tak nak bagi peluang kedua macam tu. Dari segi undang-undang pula, orang yang macam ni, bila dia keluar, terpadam rekod dia semua. Dari segi perundangan, maknanya katakanlah kan kalau kita nak jadi pegawai kerajaan, kita tak boleh ada sabitan jenayah kan. Tapi dia orang tak dikira ada sabitan jenayah sebab dia melakukan semasa bawah umur. So kiranya dia clean. Tapi masalahnya di fikiran dia tak clean sebab masyarakat tak terima dia. Kita mungkin kata kita okey, tapi kalau orang tu neighbor kita, cuba tanya diri sendiri balik semula. Macam kadang kita mendengar cakap macam ni, kita rasa senang. Tapi mungkin nak buat sikit, kita ada sanksi dan sebagainya. Tapi itu sebab kita mesti ada keyakinan bahawa selagi mana orang tu buat semasa bawah umur, macam budak ni 12 years old 9 months. Kita semua, saya rasa ramai yang golongan ibu kat sini kan, cerdik sangat kan anak kita umur 12 tahun tu. InsyaAllah saya rasa tak kurang lah. Bukan tak cukup cerdik untuk solat dan sebagainya, dah memayis kan, tapi belum betul-betul matang untuk fikir kesan dan akibat. Apatah lagi buat dalam keadaan marah dan sebagainya. Dan walaupun kita tahu kes berlaku, ni saya balik pada penderaan kanak-kanak, nak dakwa kat mahkamah, orang yang buat tu tak senang perempuan. Tak senang sebab beban pembuktian di mahkamah sangat tinggi. Dan satu lagi, katakanlah budak tu 6 tahun, dia cakap dekat hakim, betul lah Pak buat ni, tapi undang-undang memerlukan ada bukti sokongan. Mana nak dapat bukti sokongan?
Laporan Kesihatan Perubatan hanya akan mengesahkan kederaan telah berlaku. Tapi laporan perubatan tak boleh cakap siapa yang buat. You see? So itu yang susahnya kadang-kadang. Itu sebab perlunya kita melindungi anak tersebut. Sebab nak bawa dia orang kat mahkamah ni susah. Yang keluar dalam surat khabar tu, dia orang mengaku salah kebanyakannya. Kenapa dia mengaku salah? Dan DNA terbukti. Nak kata apa lagi? Kan? Yang kes yang apa sumbang mahram dengan anak sejak anak tu umur 10 tahun. Lepas tu anak tu bersalin umur 14 tahun, dapat baby tu kita cek DNA dia. Kalau macam tu memang tak boleh buat apa-apa. Sebab dia yang tak boleh buat apa-apa, terpaksa aku salah je lah. Sebab conclusive evidence kan, DNA tu tak boleh nak kata apa dah. Okay, so ni I'm going to skip. Sorry. Ini semua saya dah cerita sebenarnya tadi So strategi undang-undang akhwat semua bukan seperti saya kat awal tadi, dia bertindak untuk melindungi dan juga bertindak untuk mencegah. Melindungi kenapa? Kita ada macam-macam peruntukan, untuk rawatan perubatan, untuk perlindungan serta-merta, untuk perlindungan jangka masa panjang. Itu sebab kita ada rumah kanak-kanak untuk kebudayaan dan sebagainya. Tapi kalau boleh, kita tak nak. Kalau boleh hantar kat tok sebenarnya. Lebih baik hantar kat tok. Sebab remember, family is still the best unit. Pencegahan, kita ada hukuman-hukuman ni sebenarnya bagi tujuan pencegahan. Pencegahan macam mana? Nak cegah seorang pejabat tinggi ni daripada terus melakukan apa yang dia buat. Dan juga untuk mencegah orang di luar sana daripada membuat perkara yang sama. Kerana kenapa? Hukuman dia sangat berat. Kalau kes sumbang mahram atau rogol, tak ada pengecualian untuk menyebat. Selalunya nak sebat mesti 50 tahun ke bawah. Itu sebab Datuk Seri Anwar Ibrahim dulu terselamat kan, sebab masa kes tu dia dah 52 tahun. So dia tidak dapat disebat. Tapi kalau sekarang kes tu berlaku, kalau bapa kan ada kes banyak kan, untuk 62 tahun dan sebagainya, dia tetap boleh disebat. Kenapa? The principle is that if you are not too old to do it, you shouldn't be too old to suffer the punishment. Betul lah kan? Logik or not? Kan? You boleh buat, kenapa you cannot suffer sebatan? Tapi sedihnya, walaupun kita ada hukuman yang sangat berat, keras macam ni pun, tetap juga berlaku kes-kes ya. Jadi saya nak skip lah ya, sebab dah cerita dah. Ni ada kesalahan penting kesalahan ni. Kalau menganiaya, mengabai, membuang bayi dan sebagainya, boleh dihukum sehingga 20,000 denda dan penjara sehingga 10 tahun. Tapi selalunya kalau seksual, dia pergi kepada kanun keseksaan. Kenapa? Sebab kanun keseksaan hukuman dia lebih berat. Sebab sini maksimum dia 10 tahun kan. Tapi kalau sumbang mahram boleh sampai 30 tahun. So pendakwaan dia ada pilihan. Dia ada pilihan nak dakwa bawah akta mana. So dia selalunya akan memilih akta yang lebih, hukuman dia lebih berat untuk mengajar. Ya. Mengguna untuk mengemis, menjaja yang memudaratkan. Sebenarnya tak boleh kita perempuan yang budak-budak yang duduk jual dekat rest area, jual-jual semua ni. Sebab tu sebenarnya bawah definasi dia mengemis atau menjaja. Dan dia memudaratkan. Tapi sebab ramai sangat, agaknya JKM pun tak cukup prasarana nak handle semua. Kita buat report all the time. Sebab kita responsible tau, memberitahu kan. Yang tu sebenarnya boleh penjara up to 2 years. Yang ni saya colour kuning ni sebab saya nak awak semua aware. Section 33 ni membiarkan kanak-kanak tinggal tanpa pengawasan yang berpatutan adalah satu kesalahan jenayah di bawah atas kanak-kanak. Tetapi ramai orang tak tahu. Kalau lebih ramai orang peka tentang peruntukan ni, tak adalah na'udzubillah budak-budak mati terbakar dalam rumah. Tak adalah kes keluar beli barang kena langgar dengan kereta. Sebab dia tak ada pengawasan. Kadang-kadang kan saya ingat saya kat UIA dulu, ada kawan-kawan saya buat joke lah, dia kata jangan cakap dengan Dr. Farah ni, semua jadi child abuse. Saya kata bukan macam, sebab dia orang kata macam ni, dia kata daripada bagi Indonesian maid jaga kan, lagi potentially kena abuse, baiklah dia orang jaga diri sendiri.
Saya kata okey lah, kalau yang jaga tu umur 10 tahun ke atas, boleh diterima lagi. Tapi kalau you tinggal budak 5 tahun dengan 8 tahun, sama-sama tak berapa cerdik. Seorang main api, seorang join sekali. Lepas tu bakar satu rumah, siapa juga? Lepas tu you blame it on takdir. Sedangkan benda ni semua, kita yang adult ni, yang lebih matang sepatutnya, patut tahu. Sebab kita ada undang-undang. Sebab setengah orang tidak meletakkan kebajikan kanak-kanak tu sebagai keutamaan. Kita sebenarnya, saya tengok, meletakkan kesenangan kita sebagai priority. Memang ada kes yang genuine. Contohnya macam kes Durin Jazlin tu, ingat tak? Yang hilang, pergi pasar malam. So ramai, masa tu saya ingat lagi IGP polis kata, okey, orang marah sangat dengan polis, sekarang kita akan dakwa mak bapak yang ni kan, orang marah kat dia balik. Sebab dalam Durin Jazlin tu orang kata dah lah jatuh di tipe nangga kan. Itu pada saya, kita kena tengok case by case basis. Itu adalah undang-undang. Macam kes Durin Jazlin ni, pada saya, ia lebih berbentuk kemalangan. Kita kena takrifkan sama ada ia adalah pengabaian atau kemalangan. In that case, parents dia memang loving parents. Dia ada peraturan pun, kalau nak keluar mesti berdua. Dan dalam kejadian yang menyedihkan malam tu, dia dah pergi dah dengan kakak dia kat pasar malam. Ni saya cakap dengan mak bapak dia sendiri ni. Dia dah pergi dengan kakak dia kat pasar malam. Tapi agaknya, tak tahu lah, mungkin Sakratul Maut dia panggil tu kan. Jadi, dia nak pergi sekali lagi, sampai dekat tangga flat bawah, dia kata, kakak naik balik. Dia cakap dia tahu, jangan ikut saya. Dan dia pergi seorang diri. Dan dia tak balik-balik lagi. And mak bapak dia ada apa? Ada orang pula datang rumah kan. So mungkin tak perasan lah. Now in that situation, ramai lah NGO yang cakap, still Farah, we have to charge the parents because to teach other parents lesson. Kita pun ada keperluan kemanusiaan juga in that sense kan. And to be honest, kadang-kadang dia orang yang vocal sangat ni, maaf saya cakap lah, dia orang sendiri don't have children of their own. Kita sebagai ibu lah, anak saya 6, saya tak mampu akhwat semua nak make sure every moment mata kepala ni duk tengok je dia orang, betul tak? Katakanlah kita pergi pantai, there will be a moment di mana kita pusing nak siapkan makanan contohnya. Dan kalau pada waktu tu lah arus ambil ke na'uzubillah kan, there is a kemalangan, betul tak? Takkan yang tu you nak charge bawah pengabaian pula. Tapi kalau memang tiap-tiap hari tinggal pergi kerja, anak tu balik buka pintu sendiri, panaskan lauk sendiri, usia muda pula kan, lepas tu ada adik kat rumah, masing-masing take turn jaga. Pada saya yang tu boleh kalau nak charge proses civic bertiga. Kenapa? Bukan kita nak hukum sangat parents tu, kita nak lindung kanak-kanak tersebut dan supaya menjadi pengajaran pada ibu bapa di luar sana, jangan ambil mudah. Sebab kalau kita tak ambil mudah, takkan jadi kes-kes yang kita baca kat harian Metro tu kan. Saya kadang-kadang kalau orang invite saya suruh bagi talk pasal kemalangan kanak-kanak, saya google je harian Metro tu, keluar banyak-banyak kes. Pergi Giant, husband and wife, dating-dating, laki bini tinggal anak 18 bulan dengan tidur dekat flat. Bangun balik tengok anak tu dekat, dia bukan cerita sandiwara ya, memang betul dalam kes dalam laporan akhbar. Tengok anak dah terjun kat bawah. Yelah, rumah tak ada grill. Dia bangun dia cari mak bapak dia kan, budak. Dan dia because of ketidakmatangan fizikal tu, dia terlepas tangan dan sebagainya, dia terjatuh. And all these things happens all the time. Kita baru baca hari tu kan, tinggal dalam kereta, anak tu meninggal kelemasan. Pergi lawat orang tinggal kat Kelantan, anak tu meninggal dunia dalam kereta sebab kena panas dekat Kelantan. Sebab 1 jam tinggal dalam kereta dengan tak buka tingkap dan sebagainya. Betul lah. So that's why kita ada pertukaran macam ni. Sebab kita nak meletak, biar ibu bapa meletakkan kepentingan kanak-kanak tu sebagai paling penting. Tak senang nak membesarkan anak-anak ni. Kita semua tahu kan. Tapi itu sebab kita tak boleh nak ambil mudah benda-benda macam ni. Yang ni saya dah cerita tadi kan, kanak-kanak yang memerlukan perlindungan dan pemulihan, mereka digunakan bagi tujuan pelacuran. Dia orang tinggal atau kerap ke rumah pelacuran, dia orang tinggal bersama mereka yang terlibat dengan aktiviti pelacuran. So yang ni
Dia orang terpaksa dipulihkan contohlah. Kategori 3, kanak-kanak tidak terkawal. Inilah yang saya kata tadi, dia orang akan dihantar. Masalahnya perempuan, ini adalah research saya yang insya-Allah kalau tahun depan dapat grant saya nak buat pasal kanak-kanak luar kawalan ni. Sebab saya nak cuba cari jalan supaya mereka ni diletakkan tempat yang lain. Sebab sekarang ni dia orang diletakkan di sekolah tunas bakti bercampur dengan budak-budak yang didapati bersalah dengan kesalahan jenayah. Walaupun dari segi aktiviti diasingkan, balik tidur tempat yang sama. Budak-budak pun macam kita juga kalau duduk sama-sama kan, bersembang malam-malam kan. So through those informal lessons yang kita belajar lebih efektif sebenarnya daripada belajar kat sekolah ni. So those are the things yang saya rasa perlu dilihat lah. Tapi masalahnya sekarang kalau kita nak mengubah undang-undang tersebut, kita kena ada data. Itu yang saya kena pergi dan dapat data tu. Sebab kalau nak minta data secara rambang memang tak ada. Okey, ini kanak-kanak yang perdagangkan. Ini yang kesalahan jenayah ya. Tapi sekarang ya, alhamdulillah hakim-hakim peguam-peguam lebih fikir tentang kanak-kanak. Tak adalah sekarang recommendation dia terus hantar penjara, recommendation terus. Sebab kalau kita deal dengan kanak-kanak ni, banyak perintah yang kita boleh bagi. Walaupun peruntukan kata okey, denda atau penjara, tapi kalau atas kanak-kanak dia akan letak boleh bagi bond berkelakuan baik, boleh bagi denda, boleh bagi sebatan dengan hukuman yang ringan contohnya. So kalau magistrate yang lebih berwawasan dan lebih sensitif, dia akan buat benda ni dulu sebelum dia fikir untuk hantar-hantar kat tempat-tempat institusi ni. Sebab institusi walaupun bagus sekalipun bukan tempat yang terbaik. Ya. Cuma bila saya dah masuk kan dan saya tengok betapanya alhamdulillah yang saya cerita tadilah. Macam contohnya saya pergi Kota Kinabalu sekolah tunas bakti ni. Ada budak ni dia daripada Sandakan tapi dia kena tahan dekat Kinabalu lah sebab Sandakan tak ada rumah sekolah tunas bakti. Dia cakap dengan saya. Dia kata kalau dia keluar daripada sekolah tunas bakti di tahun depan, dia tak nak balik terus Sandakan. Sebab dia takut nanti kalau dia terus balik dengan kewangan yang tak stabil, yelah dia start buat salah pun tak ada duit kan. Dengan keadaan kewangan tak stabilnya, nanti dia ditarik balik oleh geng-geng lama. So dia cakap dia nak duduk kat Kota Kinabalu for 2 years, kumpul duit dulu baru balik kampung. So you see not, dia all macam mana dia boleh berwawasan macam tu? Sebab dia dah dipulihkan alhamdulillah. Dan guru besar dekat Kota Kinabalu tu macam seorang bapa betul-betul. Masya Allah. Orang macam ni kan saya panggil dia all unsung heroes. Betul. Dia orang tak dapat gelaran. Kita tak kenal dia tak keluar surat khabar. Tapi dia orang lah sebenarnya orang yang betul-betul menjaga kepentingan kebajikan kanak-kanak ni. And dia cerita pasal budak-budak tu macam dia bapa sungguh. Very proud. Dia bawa saya pergi tengok kan asrama, tapi ialah dekat Kota Kinabalu 45 je, tak ramai dalam tempat tu. Tengok asrama dia, mesin pengering baju pun ada. Saya kata cikgu, saya pun tak ada mesin pengering baju, ada anak-anak 6 orang. Cikgu manjakan dia orang ni sampai ada mesin. Saya kesian doktor kalau musim hujan. Dia kata nanti anak-anak saya ni, dia panggil anak-anak, nanti anak-anak saya ni dia punya baju uniform yang untuk aktiviti tertentu ni tak banyak doktor. Sebab yang jahit ni kawan-kawan dia juga. Dia orang ada bengkel tau dekat sekolah tunas bakti ni. Sebab ramai yang tak nak belajar akademik, so dia ada bengkel jahit ada, bengkel kimpal besi ada. Dia tengok kecenderungan masing-masing lah. Kalau orang tu suka nak berjahit ni, dia hantar. Dan dia akan dapat bersijil sebab dia buat kerjasama dengan IKM, Institut Kemahiran Mara. So dia kata yang jahit ni pun kawan-kawan dia juga. Dan tak ramai kan, mana boleh nak jahit banyak. Jadi dia tak banyak, dia kata tu sebab saya ada mesin pengering. Dia kata best, dia patutlah anak-anak cikgu dah nak keluar sekolah ni. Kat rumah dia mesin baju pun tak ada. Ni washing machine ada, pengering ada, kan? Jadi dia punya kebajikan tu terjamin lah, alhamdulillah. Tapi itu yang saya katakan tadi, dia terletak kepada individu. Macam contohnya kat Kota Kinabalu, pengetua dia bagus. Dekat Kota Samarahan Sarawak pula, dia punya kaunselor, Masya Allah, 26 tahun baru adik ni. Nama dia Muhammad Noh. Saya panggil adik lah sebab saya dah 44 kan. Umur dia baru 26 years old, tapi dia boleh tunjuk kat saya planning dia. Program yang dia dah buat setahun lepas, program yang dia buat tahun ni, program yang dia projek untuk 2 tahun depan. Dia kata, doktor, kalau saya tak buat projection macam ni, saya nak dapat duit dari mana? Dia nak buat bengkel-bengkel untuk dia punya budak-budak ni kan. So, dekat Kuching, tak ada masalah budak-budak lari ke banyak pagar keluar ke, tak ada. Kenapa? Sebab dia orang tahu kepentingan tanggungjawab tu ada dalam diri masing-masing. So, that's why, alhamdulillah, kat tempat-tempat ni, dia ada dia punya unsung heroes masing-masing.
Noh, kalau Cik Noh kena transfer ke Semenanjung balik, apa jadi kat budak-budak ni? Itu dia terdiam. Benda itulah yang selalunya saya nampak kurang kat negara kita Malaysia ni. Kita tak ada kelangsungan tu. You know not? Yang saya nampak sekarang NGO yang saya respect sangat macam Radatul Sakinah. Very organised. Daripada pencegahan, daripada management and aftercare tau. Saya tengok, saya sangat respect. You know, macam mana bagi penjangahan anda bijak jauhi zina dekat sekolah-sekolah buat. Lepas tu untuk budak-budak yang dah terjebak ni, jaga dia orang, pulihkan semangat dia. Dan aftercare pun Alhamdulillah ada. So kelangsungan tu ada. In our country, sekarang what we do is that kita take them in, kita pulihkan dia, after that we forget about them. Yang tu yang bahaya. Jadi macam kat Kota Kinabalu ni, pengetua ni dia ada Facebook. So dia kata dia boleh trace anak-anak dia bila keluar nanti kerja kat mana, buat apa, you know. Tapi again, that one is own initiative. Saya ni dah lepas masa ni. Okay, kesimpulan. So kesimpulan dia ya, undang-undang yang baik saja tidak mampu untuk menjamin hak kanak-kanak terpelihara. Perlu ada kesedaran yang gitu di semua pihak untuk melaksanakan undang-undang dengan berkesan. Kadang-kadang kita gunakan undang-undang ni untuk menakutkan. Contohnya, tak boleh tinggal macam ni, tahu tak jadi kesalahan. Jadi bukan kita nak hukum dia, kita beritahu menjadi satu kesalahan. Saya beritahu, saya punya kolik-kolik semua. Supaya, bukan apa, kalau nak kena tinggal pun, sebab sekarang dah nak ambil Indonesian, saya pun tak ada maid. Nak ambil Indonesian maid sekarang, RM15,000 kan? Sebab dia punya tarikh tutup untuk kita proses sendiri, ni was 2 weeks ago. So saya kata memang Allah tak izinkan saya lah nak ada maid. Sebab before this ada, masa anak kecil ada. Sebab sejak 5 bulan ni je yang tak ada. So saya pergi tunggu dia nak datang pada Batam, tak tiba-tiba juga. Saya memang reda. Kalau Allah buat macam ni, maknanya memang saya memang tak izin lah saya nak ada maid. Sebab saya memang tak willing nak bayar RM15,000 nak dapatkan maid baik. Saya guna duit tu pergi tengok Afnan kat UK. So itu yang saya nak cerita ni. Maknanya kita kena prioritize. Kalaupun kita tak ada maid, kita kena atur supaya kebajikan anak kita terjamin. Contohnya, kita kena gerakkan balik ni, bantu-membantu sama jiran tetangga. Takkan tak ada dalam jiran tetangga kita ibu yang tak bekerja. Bayarlah duit sikit. Kita pun satu juga, kadang-kadang nak services free aja. Bayar childcare center, orang tu naik RM50 setahun, dah lah tension. Mahal lah juga. Lepas tu saya kata, kalau bayar maid kan lagi mahal. Childcare center tu jaga anak kita daripada pukul 8 sampai pukul 5. Dah lah buat segala benda. Mandikan saya, hantar anak saya masa buat PhD kat UK dulu. Botol susu yang dah siap buat susu pun kita kena buat pagi-pagi. So Mak Saleh ni, dia tak nak dipertanggungan kalau let's say dia buat susu tak anak kita cerit contohnya. So kita ni kena bancuh 3 botol susu. Ingat masa tu Afnan 2 tahun dengan adik dia Amira kan. Bancuh ni 3 botol kat Afnan, 3 botol kat Amira. Yelah, masuk breast milk kan yang free semua. Bancuhkan siap-siap, dia akan panaskan saja. Lepas tu sebab kita nak make sure nak kita makanan halal, gorenglah dulu bihun ke apa. So maknanya nak siapkan anak pergi childcare tu daripada pagi lagi ni. Lebih silat dekat dapur ni. Ini orang tu dah lah charge kita mahal kan, £300 sebulan. Kan hilang orang 4 kali 4 masa tu. Dan kita kat sini, bila saya dengar orang komplain daycare center RM200, kata-kata subhanallah, RM200 sebenarnya you want quality care. You complain, they are not trained lah, they are not tu. Tapi bila kena bayar, complain. Dalam hidup ni, kenalah spend sikit. Kalau nak something yang berkualiti kan, bila kita tak nak spend, itu yang quality yang kita dah. So bila kita dapat pun, bawah quality ya. Laju kan saya cakap kan? Ini slide saya yang terakhir ya. Dasar dan akta yang menyeluruh saja tidak dapat menjamin perlindungan kanak-kanak tanpa pelaksanaan dan penguatkuasaan yang ketat, bertanggungjawab dan berkesan. Yang ni saya cakap pada semua. Pada perempuan pun saya cakap, pada polis pun saya cakap, pada pegawai JKM pun saya cakap juga. Undang-undang ni cantik sangat. Tapi sebab kita tak laksanakan dia dengan proaktif, itu sebab yang jadi dia tak berkesan. Bukan akta tu yang tak berkesan, pelaksanaan dia tu yang tak berkesan. Dan permasalahan kanak-kanak mesti kita jadikan priority. Agar priority juga diberikan di dalam segenap segi, terutamanya dalam pengalihan sumber manusia. Apa saya cakap ni? Abaikan ayat kata akhir tu. Dia mesti dah buat kerja pukul 3 pagi, jadi mesti dia dah perempuan. So itu yang saya katakan tadi. Sebab kita kadang-kadang kita cakap je kanak-kanak masa depan, kanak-kanak priority kita. Tapi baru anak nak tanya sikit dah kena marah.
Kan? Lepas tu kita cakap kenapa budak sekarang tak nak bertanya dalam kelas dan sebagainya. Dan daripada rumah lagi dah kena train. Memang penat layan budak-budak bila punya soalan. Kan? Tapi nak buat macam mana? Anak saya yang Anissa 4 tahun, hari tu tanya saya, best ya mama jadi kanak-kanak istimewa ni, semua orang kesian. Anissa ni macam-macam kena buat. Sebab dia dah dididik dari kecil kan. Saya selalu cakap dia, Allah hantar Anissa ni sebab nak jaga Ahmad. Saya kata, memang betul. Sejak ada Anissa, Ahmad boleh jalan. Sejak ada Anissa, Ahmad boleh buat banyak benda sendiri, makan sendiri. Sebab dia keep copy adik dia kan. So bila kita cakap macam tu kat dia, dia tengok abang dia sangat dimanjakan, dia kata, kan best ya mamai jadi anak istimewa ni. Dia kata cakap. Tapi dia memang protect. Kalau let's say main dengan budak-budak lain, dia akan cakap, dia kata kena sabar dengan abang saya ni istimewa, dia ada Down syndrome. Tapi itu masa-masa dia baik. Masa-masa dia geram, itu saya dengar dia pelik kat Ahmad. Kenapa Anissa? Ahmad ni lah. Anissa marah sangat. Kenapa? Anissa cakap kat dia, dah lah Down syndrome, tak nak dengar cakap orang. Saya menangis cakap kat suami. Saya kata, what have I done? Saya kata, nak buat macam mana? Dia pun budak lagi sebenarnya, tapi kita dah letak responsibility. Yelah saya pun kadang-kadang tersilap juga sebagai mak kan. So that's why kadang-kadang kita, we have to tengok keadaan masing-masing. Macam perempuan mungkin tak ada anak istimewa, so your needs are different. Dengan anak-anak normal ni, ingatlah bahawa setiap anak tu are different creation. Tak sama. Anak saya 6 orang semua berbeza. Anak Dr. Har 3 orang pun lain-lain. So each child tu kan kena be treated differently. And create that special time for every child. Saya create benda tu. Dan sampai sekarang Amira anak saya 18 tahun, dia still ingat lagi. Dia kata, mama ingat tak masa kita duduk melawati, kita special time dekat tempat cendol mama. Sebab saya make it a point. Half an hour pun tak